Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. Kita sambung tadabbur surah Az-Zukhruf, InsyaAllah ayat 19. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 15 ke? 15 kan? Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alu lahu min ibadi juz'a. Innal insana lakafurun mubin. Dan mereka telah menjadikan baginya, iaitu bagi Allah, daripada hamba-hambanya sebahagian, iaitu anak. Sesungguhnya manusia pasti sangat kufur yang jelas. Pengajarannya, pertama, anak adalah sebahagian daripada bapaknya. Anak adalah sebahagian daripada bapaknya. Kerana itu, anak paling berhak mendapat harta pusaka iaitu 5 daripada 6. 5 daripada 6. Alah, umumlah. Nak bagi tahu, orang yang paling berhak dapat harta bapaknya ialah anak. Sebab anak sebahagian daripada bapak. Kan ayat yang kita belajar, ayat ni 15 kan? Mereka menjadikan malaikat itu sebahagian daripada Tuhan, seolah malaikat itu anak kepada Tuhan. Okey. Yang kedua, harus bagi bapa mengambil harta anaknya dan memilikinya apabila harta itu adalah lebihan dan sekadar yang perlu. Dan sekadar yang perlu. Ada hadis kan, hadis sahih, Nabi kata, anta wa maluka li abika. Kamu dan harta kamu adalah milik bapa kamu. Daripada situ, ulama mengatakan bapa boleh ambil anak, harta anak. Tapi harta yang mana yang lebih? Kalau anak ada 5 biji kereta, dia pakai 3 je. Bapa tak ada kereta, boleh tak bapa nak pergi ambil je tanpa minta izin? Boleh. Anak kena jangan marah, sebab bapa ada hadis Nabi. Tak kira anak lelaki ataupun perempuan. Ini ayat dalil ya? Hadis. Hadis.
Ha? Nabi kata bapa saja. Kelebihan bapa. Sebab itulah semua anak binkan bapa, bukan binkan ibu. Anta hadisnya, anta wa maluka li abika. 3 patah aja. Anta wa maluka, maluka harta engkau, li abika untuk bapa engkau. Abika bapa. Nabi tak sebut mak. Ha? Bukan. Sebab yang paling memerlukan duit, yang wajib menanggung semua pembelanja ialah bapa. Okey. Jadi anak-anak yang ada rumah banyak, kereta banyak, bersedialah untuk diambil hartanya oleh bapaknya. Cuma ada ulama kata kalau nak ambil kereta ataupun apa-apa harta anak, satu yang lebihan, yang kedua jangan ambil yang anak tu sangat-sangat memerlukan. Ha. Undang-undang kat Malaysia ni memperkenalkan hukum tak, Ustaz? Undang-undang Malaysia, Undang-undang syariah. Malaysia bila ikut Islam? Ha, tak ada. Kalau kita pergi ambil harta bapa kita, kalau ikut undang-undang Malaysia, salah kan? Salah, masuk lokap lah. Jadi kalau nak ambil jangan kecoh lah, jangan viral. Okey, yang ketiga, sifat melampau. Sifat melampau orang-orang musyrikin Yahudi dan Nasara. Yang mana mereka sampai tahap menuduh Allah memiliki anak. Yang keempat, kebiasaan manusia sangat suka kufur kepada Allah. Kebiasaan manusia sangat suka kufur kepada Allah. Sama ada tidak bersyukur atas segala nikmat Allah yang banyak, atau mensyirikkan Allah. Okey, ayat 16. Amittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin. Atau adakah patut dia mengambil dari apa yang dia cipta sebagai anak perempuan dan dia memilih untuk kamu anak lelaki? Adakah patut? Pengajarannya pertama, Allah mengingkari perbuatan manusia yang menjadikan Allah seperti manusia, iaitu memiliki anak. Yang kedua, sifat melampau manusia sampai tahap menghina Tuhan
dengan menisbahkan apa yang mereka tidak suka, dengan menisbahkan apa yang mereka tidak suka kepada Allah, dan apa yang mereka suka kepada diri mereka. Boleh faham kan? Ayat 17. Wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani masala zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Maksudnya, dan apabila telah diberi khabar gembira kepada seseorang mereka dengan apa yang mereka sandarkan kepada Allah Ar-Rahman, maka wajah mereka bertukar menjadi hitam dan marah serta sedih. Pengajarannya, pertama, sifat buruk orang-orang musyrikin yang sangat membenci kepada anak perempuan, walaupun daripada keturunan mereka yang sah. Hanya disebabkan menyalahi adat. Yang kedua, orang yang beriman akan sentiasa redha dengan apa sahaja yang ditakdirkan oleh Allah. Yang ketiga, badan dan rupa muka seseorang adalah mengikut apa yang di dalam hatinya. Itu mukanya akan gembira bila hatinya gembira. Boleh faham? Sunnatullah. Ha? Sunnatullah. Ya, sunnatullah. Jadi kalau diberitahu berita gembira tapi dia tak suka, muka dia tak menampakkan dia gembira, bermakna hati dia pun tak gembira. Sebab tu banyak dalam Quran Allah kata wabasyiril mu'minin, berilah berita gembira kepada orang beriman. Dengan apa? Apa berita gembira untuk orang beriman yang banyak Allah sebut? Syurga. Kan? Tapi bila kita baca Quran, ayat tentang syurga, nikmatnya, muka kita nampak tak gembira? Makna apa tu? Hati tak gembira, muka menggambarkan dalam hati. Jadi kalau hati tak gembira, muka pun nampaklah. Kenapa? Sedangkan Allah kata, berilah berita gembira kepada orang beriman. Kamu baca Quran, kamu mengaku beriman, kenapa tak gembira? Ustaz, saya gembira. Apa bukti? Apa bukti? Tak ada kan? Mana kamu tak gembira? Bila kamu tak gembira, makna apa? Bukan beriman. Sebab Allah kata beri berita gembira kepada orang beriman, bukan pada manusia, bukan semua orang.
Lepas itulah sahabat-sahabat bila baca ayat tentang syurga, berubah air muka dia. Dan bila baca ayat tentang neraka, berubah, sedih. Ada yang pingsan, sakit, macam Umar Ibn Khattab. Sebab mereka betul-betul beriman. Kita mulut beriman tapi hati tak beriman. Boleh? Kalau baca ayat tentang syurga, tentang nikmat adalah syurga, muka sama aja. Tapi bila suami bagi tahu, ni tiket untuk pergi ke Turki musim cuti, berubah tak muka? Berubah? Mana apa? Kita beriman dengan apa? Dunia. Patut jangan suka, jangan gembira. Suami tanya kenapa tak gembira? Yang Allah cerita syurga pun saya tak gembira. Turki tak ada apalah. Betul tak? Sebab itulah ramai orang seronok bila tengok tempat-tempat pelancongan, gembira sangat nak pergi kan, kumpul duit kan. Tapi bila baca Quran, sebenarnya yang Allah cerita dalam Quran jauh lebih baik daripada, bukan 1000 kali ganda. Tak boleh dibandingkan. Nabi kata tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah ada terlintas di. Tapi yang tu tak gembira, yang ni gembira. Kita memang ada masalah. Sebab tu sahabat ni dalam kepala dia tak ada rasa nak tengok dunia. Kenapa? Sebab dalam kepala mereka jauh lebih baik. Jadi dunia tu tidak ada, tak ada bandingan. Bila sebut cerita syurga, terus masuk ke dalam hati. Jadi dalam kepala mereka nak syurga je. Tapi kita syurga ni tak berapa masuk. Kalau masuk pun sekejap keluar balik. Yang masuk pada dunia kan. Bila orang cerita bab dunia, oh cantiknya, saya mesti pergi. Dah 10 negara, ada 20 negara saya akan habiskan. Kan? Betul? Okey. Tajuk apa? Tajuk apa? Tajuk apa ni? Muka menggambarkan apa dalam hati. Okey. Yang keberapa? Yang keempat. Orang-orang musyrikin tidak pernah redha dengan takdir Allah. Oleh sebab itu mereka berubah bila diberitahu tentang takdir Allah yang mereka tidak suka. Secara zahir dan batin. Contohlah kita dah kahwin kan, dapat anak lelaki. Lepas tu kedua kita nak anak perempuan, dapat anak lelaki juga. Masa tu kita boleh tak gembira? Okeylah, dua kan. Yang ketiga kita kata nak juga anak lelaki, tiba-tiba anak perempuan juga. Macam mana perasaan kita masa tu? Boleh tak senyum? Kenapa tak boleh senyum? Tadabbur dah habis separuh. Sebab apa? Itulah yang paling susah, ialah nak dapat redha Allah. Dan nak dapat redha Allah ialah mesti redha apa yang Allah takdirkan, daripada sebesar-besarnya sampai sekecil. Saya pernah beritahukan macam mana nak redha. Cara tanda orang tu redha dengan takdir Allah, iaitu Allah bagi sihat dengan Allah bagi sakit, bagi dia sama je. Sama je. Tak ada beza langsung. Sebab yang bagi sihat Allah, yang bagi sakit Allah yang sama. Kenapa aku nak bezakan? Nanti kita akan baca hadis. Bila Allah sayang pada seseorang, bila Allah nak kebaikan pada seseorang, Allah bagi musibah. Allah bagi musibah. Maknanya kalau
Allah bagi musibah, kita tak redha, tanda apa tu? Kita tak setuju dengan Tuhan. Bila tak setuju, kita tak akan dapat redha Allah. Okey, ayat 18. Awaman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Maksud dia, adakah orang yang membesar dalam perhiasan dan dia dalam perdebatan tidak jelas? Siapa ni? Wanita. Makna Allah nak begitu sangat tidak patut. Orang musyrikin menuduh Allah ada anak perempuan, yang antara sifat perempuan ialah suka hidup dalam kesenangan, keseronokan, kemewahan, dan tak petah berhujah. Adakah yang macam ni kamu bagi pada Tuhan? Okey. Pengajarannya, kelemahan wanita yang menyebabkan ia tidak sama dengan lelaki. Kelemahan wanita yang menyebabkan dia tidak akan sama dengan lelaki. Dari segi akalnya dan agamanya. Ada hadis kan, Nabi kata wanita ni adalah orang yang kurang dari segi akal dan agama. Dari segi akal, contoh apa dia? Kalau saksi lelaki cukup seorang, tapi perempuan mesti dua. Itu dari segi akal. Dari segi agama, iaitu ada ketika wanita tak boleh beribadat ketika dia uzur, kan? Tapi itu secara umum. Ada tak ketika wanita lebih baik pada lelaki? Ada. Itu terkecualilah. Tapi secara umum, al-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki adalah lebih kuat, dan lebih layak mengurus. Lepas tu ada satu hadis, bila diberitahu kepada Nabi, ada satu ketika Parsi diperintah oleh seorang wanita. Maka Nabi pun baca hadis ni, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Maksudnya, tidak akan berjaya sesuatu kaum yang melantik wanita sebagai ketua. Nabi kata tak akan berjaya sama sekali. Oh ustaz, ada yang Perdana Menteri wanita berjaya. Ulama mengatakan itu sebab ada lelaki, yang kejayaan itu mesti disebabkan lelaki, bukan sebab wanita. Kalau sebab wanita saja, Nabi cakap tak akan berjaya, dan Nabi tak pernah bercakap kecuali benar. Okey. Tapi kalau bab mendidik anak, sesuai wanita, kan? Kalau lelaki yang mendidik anak, apa jadi? Kurus kering. Okey. Yang keberapa? Yang kedua, pujian kepada lelaki. Kerana lelaki dicipta lebih sempurna daripada wanita. Okey, ada satu hadis Nabi kata, kamala minar rijal kathir. Ramai yang sempurna daripada kalangan lelaki, ramai.
Antaranya para nabi, para rasul semua lelaki. Sebab apa Allah pilih mereka? Sebab mereka sempurna. Tetapi Nabi kata walam yakmul minan nisa, tapi tidak ada yang sempurna daripada kalangan wanita kecuali 4. Lelaki ramai, perempuan yang sempurna, mana yang hebatlah 4 orang. Siapa? Yang pertama ikut turutan Asyah isteri Firaun. Subhanallah. Isteri Firaun jadi wanita beriman yang hebat. Macam mana isteri ustaz tak boleh jadi wanita yang hebat? Betul? Logiknya apa? Ustaz tu tak ajar betul. Oh, ustaz juga yang Tapi itu dicakap oleh lelaki tu. Rasanya itu hujah wanita. Okey, yang kedua, Maryam binti Imran. Maryam tak ada suami, tapi jadi wanita beriman yang hebat. Tak ada keluarga. Yang ketiga, Khadijah binti Khuwailid, yang asalnya musyrikah. Berapa lama dia mensyirikkan Allah, tapi bila kahwin dengan Rasulullah dan iman masuk dalam hatinya, menjadi wanita yang sempurna. Ramai orang nak jadi kaya dan alasannya Khadijah kaya, tapi dia tak sedar lepas Khadijah kaya, lepas Khadijah beriman, Khadijah jadi apa? Miskin dan mati. Sehingga kan dikatakan dia mati sebab apa? Sebab kelaparan. Orang musyrikin boikot Nabi dan orang beriman sehingga tak boleh makan, termasuklah Khadijah. Sehingga akhirnya dia makan, dikatakan makan daun kayu. Jadi kaya untuk apa? Untuk Islam, untuk agama. Tapi ramai yang mengaku nak jadi kaya macam Khadijah, tapi kaya untuk siapa? Kalau kaya untuk diri kita, jangan guna alasan kaya macam Abu Bakar, macam Osman. Memalukan. Kalau Osman ada, dia kata apa? Bumi dengan langit kan. Okey, yang keempat, ada riwayat lain mengatakan Fatimah. Dan tapi dalam riwayat ni, riwayat Bukhari, Aisyah. Nabi sebut dalam bentuk fadlu Aisyah ala nisa ka fadli sarid ala sairi ta'am. Kelebihan Aisyah dibanding dengan semua wanita lain seumpama kelebihan as-sarid. Sarid ni makanan yang paling sedap ketika zaman Nabi, iaitu roti dihancurkan kemudian ditaruh kuah, panggil sarid. Makanan yang istimewa. Maka Nabi buat contoh hebatnya Aisyah, macamlah hebatnya makanan tu. Yang lain tak sedap. Okey. Apa kelebihan Aisyah sehingga termasuk dalam 4 yang sempurna? Apa dia? Dia bukan kaya dan bukan seorang ibu, tak ada anak pun, betul kan? Dan rumahnya tidak besar, tidak mewah, tapi terpilih sebagai wanita, 4 wanita terbaik. Sebab apa? Sebab dia adalah antara penyumbang wanita yang paling besar dalam segi ilmu, dan orang yang paling banyak sabar dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, habis kita sambut tadabbur. Hamba-hamba Ar-Rahman inasa. Inasa apa dah? Perempuan. Ini satu tuduhan lagi. Ayat sebelum ni mereka menuduh malaikat anak Allah kan. Satu lagi tuduhan palsu yang berat, iaitu mereka tuduh malaikat tu ada jantina. Malaikat ada jantina. Malaikat ni sebenarnya ada jantina ke?
Tak ada. Mana lelaki pun bukan, perempuan pun bukan. Tapi mereka tuduhan fitnah jahat, dia kata malaikat tu adalah perempuan. Jadi Allah kata mereka menjadikan malaikat tu anak perempuan. Kemudian Allah tanya, Allah nak betulkan fahaman mereka. Asyahidu khalqahum, adakah mereka menyaksikan khalqahum, kejadian ataupun ciptaan mereka? Maksud apa ni? Allah nak bagi tahu apa ni? Dengan soalan, adakah mereka tu menyaksikan ketika Allah mencipta malaikat sehingga mereka tahu malaikat adalah perempuan? Adakah mereka menyaksikan? Tak. Sebenarnya Allah nak bagi tahu apa? Tak pernah tengok pun. Yalah, Allah nak bagi tahu apa? Mereka ni sebenarnya pendusta. Sebab mereka bercakap tanpa ilmu. Dan di sini juga menunjukkan haram bercakap tanpa haram. Ni bercakap tanpa ilmu. Dia kata malaikat perempuan ke lagi perempuan tanpa ilmu. Apa dalil kamu? Malaikat tu perempuan. Adakah kamu ada masa tu ketika dia beranak? Tak ada. Jadi haram bercakap sesuatu tanpa ilmu. Ada dalil. Banyak, yang paling banyak bercakap tanpa ilmu, tanpa dalil, siapa? Ha? Ustaz lah. Dan ustaz yang paling banyak cakap yang tak ada ilmu, tak ada hujah ialah ustaz yang popular. Ha, betul. Lagi cakap yang tak ada ilmu, lagi orang suka. Lagi cakap yang ada dalil, lagi orang tak suka. Sebab tu saya tak popular. Betul kan? Para nabi ni popular tak pada kaum mereka? Sebab cakap ada dalil. Manusia cukup tak suka cakap ada dalil. Kenapa? Bila sebut dalil daripada siapa? Bila daripada Allah, mesti berlawanan dengan nafsu. Mesti tak suka. Allah tak akan suruh manusia mereka yang nafsu tak suka. Faham? Kenapa? Sebab ujian. Kalau semua yang Allah suruh nafsu suka, tak ada ujian lah. Kenapa solat? Hobi saya kan. Jadi cara Allah nak menolak dakwah mereka ialah apa dia? Kamu cakap tak ada ilmu. Apa bukti? Kamu hadir tak masa dia beranak? Ada. Sama dengan ayat ni, surah Al-Baqarah. Am taqulu, cuba cek. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan atau nasara. Lepas tu? Ayat berapa? Surah Baqarah 140. Qul antum a'lamu amillah. Okey, cuba terjemah. Tengok Allah nak betulkan akidah, cara kita berfikir. Am taquluna, Allah nak betulkan orang Yahudi dan Nasara. Ataupun kamu berkata, mendakwa, inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, wal asbat. Asbat ni anak cucu dia, keturunan dia. Kanu adalah mereka tu hudan, orang Yahudi.
Ataupun orang Nasara pun berkata semua tu Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub adalah orang. Sebab orang Yahudi bila datang? Yahudi dan Nasara zaman siapa? Kalau Yahudi zaman Nabi Musa. Kalau Nasrani sempat tak mereka ni dengan zaman Ibrahim, Ismail? Sempat tak? Tapi orang Yahudi mendakwa agama mereka ni adalah berasal daripada agama Ibrahim. Jadi kami bukan buat benda baru. Agama Yahudi daripada Ibrahim lagi. Nasrani pun sama. Dia kata agama kami ni bukan kami buat benda baru, daripada Ibrahim. Ibrahim memang Nasrani. Maka Allah tanya, Qul, wahai Muhammad, cuba tanya mereka, a antum a'lamu amillah? Siapa yang lebih tahu, Allah ataupun kamu? Kamu kata Ibrahim agama Yahudi. Yang Allah tahu apa dia? Allah banyak tak sebut dalam Quran. Wa ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Allah kata Ibrahim bukan Yahudi dan bukan. Kamu kata Ibrahim Yahudi. Siapa lebih tahu? Soalan tu soalan perangkap. Dia akan jawab apa? Kalau tanya soalan, Allah lebih tahu ataupun kamu? Dia akan jawab apa? Allah. Kalau Allah lebih tahu, sepatut ikut ya Allah. Makna apa tu? Mereka mendakwa beriman pada Allah, tapi sebenarnya mereka tak beriman. Kalau mereka beriman pada Allah, Allah kata Ibrahim bukan Yahudi. Boleh faham? Sebab tu ulama kata siapa-siapa yang bercakap tanpa ilmu, tanya soalan ni. Kan? Kadang-kadang contohlah sifat Allah. Allah kata istiwa, dia kata lain. Allah kata wajah, dia kata lain. Tanya soalan ni. Allah cakap tentang diri dia, Allah sebut berkata wajah, kan? Kamu kata wajah lain, tanya soalan. Siapa lebih tahu tentang Allah? Allah ke kamu? Dia akan jawab apa? Kalau dia jawab Allah lebih tahu, kenapa kamu tukar perkataan yang Allah cakap? Seolah kamu lebih tahu. Jadi jangan jawab Allah lebih tahu, jawab aja aku lebih tahu daripada Allah. Boleh syirik tak? Boleh syirik. Yang suka buat amalan-amalan yang bukan Nabi, daripada Nabi, hanya soalan sama. Siapa lebih tahu? Kamu kan Nabi? Amalan ni kamu kata baik. Okey, kenapa Nabi tak buat? Siapa lebih tahu? Amalan ni baik ataupun tak? Siapa lebih tahu? Dia akan jawab Nabi. Kalau Nabi lebih tahu, kenapa Nabi tak buat? Makna apa tu? Tak baik lah. Benda simple je kan? Simple je. Okey, setuk tabu akan ditulis syahadatuhum, persaksian mereka, wa yus'alun, dan mereka akan disoal. Ini amaran. Bila mereka menuduh, pandai-pandai menuduh malaikat tu ada jantina, kemudian Allah buktikan mereka bercakap tanpa apa? Tanpa ilmu, tanpa bukti, dan itu adalah dosa besar. Maka Allah bagi amaran. Last sekali Allah bagi amaran, yang kamu cakap tanpa ilmu tu akan dicatat, akan tuktab, akan dicatat. Siapa yang akan mencatat? Dalam ayat ni tak sebut, tapi kita dapat tahu daripada ayat lain. Kerja siapa yang mencatat ni? Malaikat. Ada dalil? Surah apa? Rakib dan Atik. Mana ada surah Rakib dan Atik? Surah apa? Ayat apa? Rupa-rupanya bercakap tanpa ilmu juga. Bukan surah Qaf ayat 18. Surah Qaf ayat 18.
Okey. Cuba. Surah Qaf ayat 18. Cuba terjemah. Ma yalfizu. Tidak ada yang yalfizu, yang diucap, yang dilafazkan. Min qaulin. Tengok bahasa Arab. Qaulin tu nakirah. Nakirah ni tidak ada alif lam. Bila nakirah umum. Bila umum maksud apa? Apa saja perkataan. Yang baik, yang buruk, panjang ke, pendek ke, terang-terang ke, rahsia ke, tidak ada satu pun illa kecuali ladaihi. Di sisi orang yang berkata itu ada raqibun atid. Siapa ni? Raqibun atid. Malaikat. Berapa orang? Dua. Yang duduk kat mana ni? Kiri dan kanan. Yang sebelah kanan nama apa? Raqib. Sebelah kiri? Siapa bagi nama ni? Siapa bagi nama? Ha? Tapi kita belajar dulu nama kan. Mana orang yang bagi nama ni bercakap tanpa ilmu. Salah. Berdosa. Sebab Allah bukan nak bagi tahu nama. Kalau Allah nak bagi tahu nama, dia macam mana? Raqibun wa, ada waw. Sebab ada orang. Faham tak? Macam kisah apa ni? Kisah malaikat yang mengajar sihir. Ada kan nama apa? Harut dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Harut ada waw tak? Ada waw. Wa ma rut. Ni menunjukkan dua orang dan menunjukkan nama. Harut wa, ada waw. Yang ni ada dalil daripada Quran, tapi tak diajar masa sekolah. Yang ni nama Raqib Atid tak ada dalil, tapi dia ajar di sekolah. Di mana silapnya? Ke Quran baru sampai kat Malaysia? Di mana silapnya? Apa dia? Oh, nenek moyang. Oh, jadi kita ni lebih kurang ada sikit-sikit lah jenis orang musyriki, suka ikut nenek moyang kan. Apa yang orang belajar, kita pun belajar tanpa kita cek dulu. Allah kata Raqib Atid. Makna apa? Dua-dua malaikat. Sebelah kanan sifatnya Raqib Atid, yang sebelah kiri sifatnya Raqib Atid, bukan nama. Kenapa Allah begitu sifat? Sebab dia antara kita tahu nama dengan kita tahu sifat, yang mana lebih menakutkan? Apa makna Raqib? Raqib ni yang sentiasa mengawas. Berapa dalam 24 jam berapa lama malaikat ni mengawas? 24 jam. Cuba bayangkan kalau kita diawasi oleh polis 24 jam, macam mana pergerakan kita, perasaan kita? Boleh jadi gila kan? Sebab tu Allah jadikan malaikat tak nampak. Kalau Allah jadikan malaikat nampak, jadi apa? Mungkin ada yang stres bunuh diri kan? Nak cakap Allah malaikat. Hikmah Allah jadikan malaikat tak nampak, tapi Allah bagi tu sifat. Yang kedua Atid. Apa makna Atid? Atid ni sentiasa hadir. Yang Raqib ni sentiasa mengawas untuk menulis. Cakap je tak tulis. Tengok kalau kita beriman dan kita yakin dengan sifat ni, sentiasa ada dalam kepala, bila nak bercakap kita akan fikir 10 kali. Tapi kalau setakat tahu nama, apa nama malaikat sebelah? Raqib. Boleh tak menghalang kita daripada mengumpat? Tak ada. Allah sayang pada kita, Allah bagi tahu makna sifat dia. Cakap je tak tulis. Lepas tu Atid ni sentiasa hadir, tak pernah jauh daripada kita kecuali berapa keadaan? Pertama ketika bersama suami isteri, yang kedua dalam bilik air. Masa tu je dia jauh sikit. Tapi selain daripada tu Atidun, sentiasa hadir. Lepas tu hadir pula sentiasa ready untuk menakutkan.
Sebab tu saya pernah ceritakan, ada seorang ulama, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Bila dia sakit, dia mengadu, sakit. Kemudian ada seorang anak murid kepada Tawus. Dia kata, bila anak murid pada Tawus ni tengok Imam Ahmad sakit dan mengeluh, maka dia pun bagi tahu ni ayat ni. Dia kata, guru aku Tawus bagi tahu maksud mereka akan mencatat semua perkataan termasuklah keluhan. Aduh pun mereka catat. Bila Imam Ahmad Ibn Hanbal dengar, terus dia diam sampai dia mati. Tengok orang bila beriman dengan sifat ni kan. Kenapa? Berdosa tak kita kata aduh sakitnya? Berdosa tak? Tak berdosa. Tapi kosonglah. Ada jadi pahala tak? Baik kita kata daripada aduh, subhanallah, dapat pahala. Sakitnya tukar subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua perkataan yang paling Allah suka, berat pada timbangan dan tukar, betul tak? Jadi semua yang keluar pahala. Daripada sakit 10 kali tak hilang juga. Boleh faham? Tengok Quran merawat penyakit hati. Yang malaikat tukar shift tu yang ni. Ya, satu yang ni yang kanan kiri, yang kedua yang depan belakang. Yang Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd. Tukar pagi dan petang. Lepas tu Allah tanya malaikat kan, bila dia tukar petang, dia naik ke bagi laporan pada Allah. Allah tanya, apa hamba-Ku sedang buat ketika kamu tinggalkannya? Malaikat jawab, aku datang shift pagi, dia beribadat pada engkau, dia berzikir. Aku tinggalkan dia waktu petang, dia beribadat, berzikir. Makna apa tu? Seluruh hari. Sebab tu dua waktu ni jangan tinggal zikir. Zikir pagi, zikir. Kalau pagi aku datang, dia tidur. Petang tidur juga. Buruk tak rekod kita? Lepas tu bagi report pada Allah. Allah Maha mengetahui. Okey. Ini dalil yang mencatat amalan kita ialah malaikat. Satu lagi surah Infitar. Cuba buka surah Infitar ayat 10. Infitar ayat 10. Wa inna alaikum lahafizin. Betul? Wa inna alaikum lahafizin. Kemudian ayat 11, kiraman. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Tengok, kalau kita tadabbur setiap ayat kan, menjadikan kita orang bertakwa. Quran adalah hudan lil muttaqin. Kalau kita faham dan tadabbur. Allah kata apa? Wa inna alaikum, dan sesungguhnya alaikum, ke atas setiap kamu ada apa? Pasti ada hafizin. Allah guna dua huruf taukid. Sesungguhnya, pasti setiap kamu ada hafizin, penjaga. Penjaga tu malaikat lah. Apa kerja penjaga tu? Apa sifat penjaga tu? Kiraman. Kiraman, kita pernah dengar tak? Karimun. Apa makna karim? Mulia. Kalau seorang karim, kalau ramai? Kiraman. Ni ramai ni, hafizin. Setiap orang ada berapa? Setiap orang ada berapa malaikat? 4. Ramai kan? Jadi setiap kamu ada penjaga-penjaga yang sifatnya sangat mulia. Kenapa Allah beritahu sifat malaikat tu mulia? Supaya apa? Tak takut kat dia. Supaya kita rasa hormat. Bila nak cakap yang merapu, yang tak ada faedah, hormatlah. Kita kalau ada ustaz, kita cakap tak benda yang merapu. Sebab apa? Ustaz ada sikit kemuliaan. Dan malaikat jauh lebih mulia. Jadi menjadikan kita lebih malu untuk bercakap apa saja. Dan kerja dia beda.
Sifat dia kiram. Kerja dia lagi menakutkan. Kiram menjadikan kita hormat, katibin menjadikan kita takut. Oh, dia tahu tak? Allah kata ya'lamuna, mereka tahu apa saja yang kamu lakukan. Yang dalam hati kita, malaikat tahu tak? Tak tahu. Yang dalam hati benda gaib. Jadi kalau tak tahu, macam mana dia nak tulis? Allah bagi tahu. Allah bagi tahu. Macam kita datang kelaskan, malaikat akan tulis apa yang zahir. Dalam hati kita, kita datang kerana apa, malaikat tahu? Tak tahu. Allah akan bagi tahu. Okey. Akan ditulis persaksian kamu yang dusta, yang menuduh mereka adalah perempuan, dan kamu akan disoal dan diberi balasan. Ayat seterusnya, waqalu, dan mereka berkata, lau sya', ni Allah nak beritahu kesenian kekufuran orang musyrikin. Makna kekufuran mereka tu berbagai-bagai cara. Ini salah satu caranya. Mereka berkata, lau sya'a, jikalau sya'a Allah Ar-Rahman, sya'a kehendaki, berkehendak, ma'abadnahum, tidak kami sembah hum, mereka. Kami ni siapa? Kami siapa? Orang musyrikin Mekah. Hum, mereka? Malaikat. Maknanya orang musyrikin sembah malaikat. Orang musyrikin majoriti kebanyakan sembah apa? Berhala. Sebab tu ada dua pendapat. Satu pendapat hum ni balik pada berhala. Pendapat kedua, hum ni balik pada malaikat. Dia buat berhala tapi dalam bentuk malaikat. Rupa malaikat tak tahu macam mana, tapi seolah dia buat berhala dalam rupa malaikat. Apa dalil hum ni balik pada malaikat? Dalam bahasa Arab, dhamir ni ganti nama biasa balik apa yang dia sebut sebelum ni. Apa yang dia sebut sebelum ni? Malaikat. Ada sebut berhala. Tengok Allah nak, kalau katalah hum ni adalah malaikat, menggambarkan apa? Bila mereka sembah berhala dalam bentuk rupa malaikat, menunjukkan apa? Malaikat tu tinggi saja. Kebodohan orang musyrikin. Tadi dia tak suka malaikat, buktinya apa? Dia kata malaikat ni perempuan. Kan anak perempuan dia tak suka. Tiba-tiba dia sembah. Kan bodoh. Dalam bahasa Arab dia panggil tanaqud. Mulut benci tapi hati mulut saya benci pada awak tapi hati saya sayang pada awak. Perangai orang musyrikin itu. Dia sangat benci pada malaikat tapi sembah. Ataupun kalau hum tu balik pada berhala, tak ada masalah lah. Okey. Jadi Allah kata apa? Ini perangai jahat orang-orang musyrikin Mekah dan yang seumpama dengannya. Iaitu apa maksud ni? Kalau Allah nak, kami tak akan sembah berhala. Apa penyakit tu? Penyakit salahkan takdir. Saya tak salah. Kenapa sembah berhala? Allah nak kami sembah, kami sembahlah. Kami terikat dengan takdir Allah. Itu penyakit. Banyak, ada tak penyakit di kalangan masyarakat kita yang suka salahkan? Kenapa tak salat? Allah belum takdirkan saya untuk salat. Ada kan? Ada. Kan hidayah kan milik Allah, bukan milik saya. Tak sampai seru sama. Duit banyak tak pergi Mekah, kenapa? Belum sampai seru. Yalah, yang azan tepi rumah pun tak pergi juga walaupun dah dengar. Itu masa dah matilah. Kami tak akan sembah. Ini penyakit suka salahkan takdir. Maka Allah tolak
pegangan sesat mereka ni. Allah kata apa? Malahum, tidak ada bagi mereka bizalika, dari dengan demikian itu, min ilmin, dari apa-apa ilmu ataupun hujah. Allah kata, yang kamu kata kami sembah berhala sebab Allah kehendaki. Allah kata ada dalil. Ada dalil tak Allah nak kamu sembah? Ada dalil? Mana dalil? Sebab takdir Allah ghaib kan? Siapa beritahu kamu Allah nak kamu sembah sehingga kamu pun ikut sembah? Makna di sini juga Allah nak mencela apa? Cakap tanpa ilmu. Semua yang cakap tanpa ilmu adalah bodoh dan jahil. Semua. Allah kata al-haqqu, kebenaran itu hanyalah min rabbika, daripada Tuhan engkau. Kebenaran satu je, mesti ada dalil daripada siapa? Kalau tak ada dalil, bohong. Cakaplah guru apa ke, mimpi ke, zikir ke, beribu-ribu, bohong. Bohong. Ustaz, apa bohong ni? Zikir. Bukan zikir yang bohong tu, angka tu. Angka zikir sekian-sekian, bohong. Sebab Nabi tak cakap. Bodoh kan? Yang Nabi suruh sekadar 33, paling banyak 100. Tapi yang dia buat kan bodoh kan? Orang kata cari penyakit kan? Cari penyakit, bodoh lah manusia ni. Lagi bodoh, ramai yang ikut tu. Yang Nabi buat sikit je bilangan, yang guru dia, tapi dia ikut guru dia. Bodoh lah manusia ni. Saya tak tahulah kenapa ikut orang yang bodoh. Dia hanya orang yang bodoh. Hanya orang bodoh ikut orang yang bodoh. Jadi siapa-siapa yang menyalahkan takdir, tanya soalan. Kalau dia kata saya belum tutup aurat sebab Allah belum bagi hidayah, tanya soalan. Dari mana kamu tahu Allah belum bagi hidayah? Dari mana? Allah bagi wahyu kepada kamu? Ada tak dalam Quran? Surah apa ni? Saya belum bagi wahyu pada Aminah binti Yusuf yang duduk kat Taman Tun. Ada dalil? Tak ada. Jadi bila kita tak tahu takdir, jangan salahkan takdir. Betul tak? Jadi sebenarnya kamu yang tak nak. Sebenarnya yang jenis sembah ataupun buat benda salah, tiba-tiba salahkan takdir ni, sebenarnya apa masalah mereka ni? Ha? Tak, mereka tak mengaku itu adalah daripada kehendak mereka sendiri. Sebaliknya mereka salahkan takdir. Sebenarnya apa mereka nak daripada menyalahkan takdir? Supaya dia rasa tak bersalah. Nak beritahu saya tak bersalah pun. Kalau kamu nampak kami buat jahat, jangan salahkan kami, salahkan. Sebab tu Umar Ibn Khattab bila dia tangkap seorang pencuri, dia nak potong tangan. Maka pencuri ni kata apa? Saya mencuri ditakdirkan oleh Allah. Umar pun jawab, saya potong tangan kamu pun ditakdirkan oleh Allah. Kan? Dia orang macam ni kena jawab macam tu. Kan? Okey. Kita tampar dia kan. Kenapa tampar saya? Allah takdirkan saya tampar awak. Sebab awak kata awak tak solat ditakdirkan Allah. Saya pun tampar, itu pun takdir Allah. Redha. Okey. Inhum tidaklah tidaklah mereka kecuali yakhrusun pada berdusta. Tengok yakhrusun ni fi'il apa kalau belajar bahasa Arab? Fa'il apa?
Rasa macam tak nak jawab je, rasa macam nak tanya saya balik. Fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' makna apa? Pengajarannya apa? Yang jenis berdusta ni ada sepanjang zaman. Satu. Yang kedua, Allah nak bagi tahu sesiapa yang suka menyalahkan takdir, dia tidak lain hanya penipu. Menipu diri. Sebenarnya dia yang tak nak, tapi dia salahkan takdir. Okey, am atainahu. Habis ah? Satu lagi hujah. Hujah Allah nak tolak bahawa apa yang mereka salahkan iaitu takdir. Apa hujah Allah nak tolak pegangan mereka? Am atau adakah telah kami beri kepada mereka kitab min qablihi, dari sebelumnya. Fahum bihi, maka mereka bihi dengannya, dengan kitab itu, mustamsikun pada pegang, mereka berpegang. Apa maksud ayat ni? Boleh faham? Satu, bila mereka menyalahkan takdir, Allah tolak hujah mereka dengan apa? Mereka bercakap tanpa ilmu. Kalau kamu kata takdir Allah, kamu semal. Dari mana kamu dapat tu? Sebab takdir Allah benda gaib. Siapa bagi tahu kamu? Satu, hujah yang Allah tolak. Yang kedua, hujah yang kedua ialah ataupun ada satu lagi kitab yang kami beri pada kamu, yang dalam kitab itu ada tulis, aku takdirkan kamu sembah berhala. Ada tak kitab yang akhirnya kamu berpegang dengan kitab tu? Mereka akan jawab apa? Tak ada. Sebab yang jelas Allah turun pada mereka hanya satu kitab, iaitu Al-Quran. Dalam Quran tak ada. Yang dalam Quran apa ada? Allah kata apa? U'budullah, sembah Allah sahaja. Wala tusyriku, dan jangan. Mana ada Allah suruh sembah berhala? Dan Allah kata faman, apa ni? Dalam surah Al-Kahfi, faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Maka barang siapa yang hendak beriman, Allah sanda hendak ni pada orang. Siapa yang nak beriman, fal yu'min, dia bebas beriman. Wa man syaa, dan siapa yang nak kufur, bukan Allah nak, dia yang nak, maka fal yakfur, silakan. Ayat ni jelas Allah bagi kebebasan pada manusia. Jadi jangan salahkan takdir. Okey. Dan hadis ni juga, ayat ni juga menunjukkan bahawa Quran itu sebenar satu tu je, tidak ada yang kedua. Okey, last. Bal, bahkan ini kesimpulan. Bahkan qalu, mereka berkata, inna, sesungguhnya kami, wajadna, kami dapati, aba'ana, bapa-bapa kami ataupun nenek moyang kami, ala ummatin, atas. Ummah ni ada banyak makna dalam Quran, kena tengok ayat.
Ada ummah makna umat, kumpulan manusia. Ada ummah makna dia agama. Ada ummah makna dia zaman, waktu. Semua ada dalil. Ummah di sini makna apa? Agama. Agama. Jadi akhirnya orang musyrikin buat alasan apa? Yang kami sembah berhala ni, sembah malaikat ni, sebenar-benarnya apa dia? Last kali dia mengaku. Hujahnya apa dia? Kami ikut nenek moyang kami yang di atas agama. Agama tertentu. Wa inna, dan sesungguhnya kami ala asarihim, atas jejak mereka, muhtadun, ikut. Muhtadu mana? Orang yang berpandukan daripada hidayah. Boleh faham? Last sekali apa? Memang Allah dah tolak satu-satu hujah bahawa mereka ni cakap tanpa ilmu. Last sekali dia kata apa? Oh, sebenarnya kami ikutnya. Jadi akhirnya mereka tak bersalah. Yang bersalah siapa? Ini perangai. Aku tak pernah bersalah dulu, kini dan selamanya. Yang bersalah yang pertama sekali ustaz, mak bapak, kan, nenek moyang. Dan di sini cukup jelas Allah nak beritahu kebenaran tu mesti ada dalil. Bila tak ada dalil, semuanya adalah kebatilan. Sama ada kamu ikut nafsu ataupun kamu ikut, sebenarnya ikut nenek moyang tu pun ikut nafsu. Kenapa orang suka ikut ni? Bapa, Allah sebut bapa ni. Kenapa? Dari segi amalan, kebanyakan manusia suka beralasan kami ikut apa yang mak bapak kami buat. Kenapa mak bapak? Yang membesarkan. Dia tak kata tok guru, Membesarkan kita, yang mendidik kita. Dari kecil Jadi? besar. Takkan mak ayah disalah. Dia biasa mak bapak buat, mak bapak buat, mak bapak suruh anak buat, biasa mesti Bagus. logik kan? Mak bapak mana nak suruh buat benda yang jahat? Jadi masuk dalam kepala semua mak bapak buat adalah betul. Kemudian dia kata bukan bapak je, atuk nenek moyang. Kalau dah 7 generasi buat dan tak ada siapa tegur, lagi mengesahkan amalan tu. Betul. Oh, itu cukup susah nak buang tu. Islam ajar apa dia? Dalil. Sebab tu senang je. Kalau kita dah beramal dengan benda yang contohlah yang bukan daripada sunahkan 50 tahun, kalau betul kita ikhlas, Allah buka pintu hati kita, senang je kita tinggal yang kita dapat ramal 70 tahun. Senang je. Saya pernah cerita ada seorang makcik umur 70 tahun. Pernah cerita? Tak pernah. Anak dia ikut kalau tadabbur. Anak dia pun dulu ikut benda bid'ah. Tapi lepas ikut tadabbur, tinggal terus. Lepas tu, kesan daripada tadabbur Al-Quran, dia mesti berdakwah. Maka dia pun dakwah pada mak dia dengan cara paling berhikmah. Mak dia ni suka bangun malam setiap malam. Bila bangun malam, mesti package. Solat hajat, solat tasbih, solat apa lagi? Taubat. Lepas tu mesti baca Quran. Berjam-jam baca Quran. Zikir-zikir semua dia kata yang bukan daripada Nabi. Lama-lama hasil dakwah anak dia yang tak pernah putus asa dengan berhikmah tinggal. Dan kita pergi Johor jumpa 2-3 kali. Mak dia siap buat nota kelas tadabbur. Dia kata, ustaz, saya tinggal semua yang saya buat dulu. Umur 70 tahun, bukan senang. Tengok bila Allah bagi hidayah, bila tu? Bila orang tu nak, bila orang tu ikhlas. 70 tahun. Dia rasa saya buat dulu macam kosong. Baca Quran banyak tapi tak ada perasaan. Syok sendiri, kan? Sekarang saya baca tak banyak tapi seronok. Dan dia pula berdakwah pada anak cucu dia. Dia buat kelas umur 70 tahun. Yang ni tak sampai 70 lagi semua ni. Jadi sepatutnya lagi kena
berdakwah lah. Jadi tak mustahil lah. Kerja kita hanya berdakwah. Kerja mengubah, kerja Allah. Dan itu bergantung pada orang tu. Kalau dia nak, Allah ubah. Okey. Habis? Cuba buka surah An-Nahl ayat 36. Ini ayat ni Allah bagi tahu asalnya hanyalah Allah kata apa? Jumpa dah? Surah An-Nahl ayat 36. Muka surah 271. Muka surah 271. Walaqad ba'asna, dan pasti sesungguhnya kami telah utuskan fi kulli ummatin, pada setiap umat manusia seorang rasul. Apa tugas rasul? Berdakwah supaya ubudullah, sembah Allah sahaja, dan wajtanibu, jauhkan semua selain daripada Allah. Semua selain daripada Allah taghut. Sembah matahari ke, berhala ke. Maka akhirnya sebahagian mereka ada yang Allah bagi hidayah, dan sebahagian mereka ditimpa kesesatan. Jadi ayat ni cukup jelas. Semua ayat Allah mengajak pada sembah Allah saja. Jadi kamu mendakwa Allah takdirkan kamu sembah selain pada Allah, itu adalah dusta. Dan satu lagi buka surah Al-Baqarah 170. Ada. Allah kata apa? Dan apabila ini penyakit manusia, apabila dikata pada mereka, ikutlah ma anzalallah, apa yang Allah turunkan sahaja, full stop. Wajib ikut apa dia yang Allah turunkan. Maka apa jawapan mereka? Tak apalah kami ikut nenek moyang. Sebab tak kalah nenek moyang kami sesat dan nak menyesatkan kami. Dia tolak tapi dengan cara yang macam logik, macam betul. Apa salahnya? Lepas tu Allah kata apa? Bukankah nenek moyang mereka tu Tak faham. la yaqilun, mereka tak faham, mereka tak berakal. Kenapa kamu ikut? Apa bukti nenek moyang mereka tak berakal? Buat sesuatu tanpa ilmu. Dan last sekali benda, wala yahtadu, dan mereka tak dapat hidayat. Macam mana kamu boleh ikut? Jadi kalau orang-orang tua kita suka buat amalan yang tak sunnahkan, tak bid'ah, tak apa, sebab mereka belum belajar dan tak ada orang nak ajar masa tu. Tapi sekarang kamu dah ada tak orang yang tunjukkan jalan yang betul? Amalan sunnah dah ada ke? Kenapa masih nak ikut yang senang? Itu masalah kamu. Okey. Ada soalan? Kadang-kadang benda simple je. Lepas salam, sapu muka kan? Simple je. Nabi buat. Nabi tak buat. Ada satu ketika masjid Nabi kan pelepah tamar. Lantai pula pasir. Bila hujan turun, Nabi sujud dekat pasir. Jadi ada sekali lepas salam, Nabi sapu. Sapu apa? Pasir. Sekali tu je. Tapi dia guna dalil itu untuk dia sapu sepanjang masa. Padahal satu pasir pun tak ada kat dahi dia. Simple kan? Kenapa nak sapu? Nabi tak buat. Apa salahnya? Okey, kalau apa salahnya? Baik kan sapu muka tu? Kalau baik, sepatut orang pertama buat apa dia?
Takkanlah kamu lebih tahu benda tu baik daripada Nabi? Kan? Logiknya Nabi lebih tahu. Nabi solat 5 kali sehari. Kemudian solat malam pula berjam-jam. Takkanlah Nabi tinggal benda yang paling mudah dan baik. Okey. Ada soalan? Ustaz yang duk ajar tu kan dah tahu kan. Dia macam ahli kitab lah. Ahli kitab, dia tahu tak apa yang dia buat tu salah? Dan dia tahu tak dalam kitab yang mereka percaya tu betul? Tapi akhirnya mereka ubah tak? Sebab apa? Nafsu. Kenapa ni? Orang Yahudi lah contoh. Bila dia ikut Al-Quran, apa akan jadi pada mereka? Mereka akan hilang daripada peta dunia dari segi nama. Jadi nak jaga kedudukan, nak jaga pangkat, mereka menentang. Okey? Jadi ada yang ustaz-ustaz tu popular. Sebab apa? Dia mengajar apa yang orang ramai suka. Bila dia tak ajar benda tu, berlawanan, apa akan jadi dengan kedudukan mereka? Periuk nasi. Betul? Liyashtaru bihi samanan qalila. Orang Yahudi tutup apa yang dalam kitab untuk mendapat habuan dunia. Memanglah kalau kita bercakap benar, tak ramai ikut. Bila tak ramai ikut, tak masyuk. Betul kan? Saya tanya je, saya tak kata. Okey. Ada soalan lain? Saya tanya, macam ada hadis yang kita macam amalan bid'ah ni. Maksud dia menuntut pintu taubat. Ada bid'ah. So betul ke? Tak. Soalan dia amalan bid'ah menutup pintu taubat. Tak betul. Sebab pintu taubat Nabi kata sentiasa terbuka sampailah dua keadaan baru tertutup. Bila nyawa sampai ke halqum ataupun matahari terbit daripada sebelah, dua tempat aja pintu taubat tertutup. Jadi buat bid'ah bukan. Bahkan Allah sebut dalam ayat apa dah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan ampunkan dosa sesiapa yang mensyirikkan Allah. Wa yaghfiru ma duna zalik. Dan Allah akan ampunkan selain daripada dosa syirik. Apa saja dosa Allah akan ampunkan. Cuma orang buat benda-benda ni sangat sukar untuk bertaubat. Itu betul. Bukan ditutup pintu taubat. Kenapa sangat sukar? Sebab dia dalam ibadat. Pada zahirnya dalam ibadat. Jadi akhirnya dia akan, kenapa nak bertaubat? Aku sedang berzikir, kan? Okey. Boleh baca hadis. Surat 27. Saya berdiri, kalau saya duduk orang belakang tak nampak. Dan saya pun tak nampak orang. Baca. Anas melaporkan, saya mendengar Rasulullah menyampaikan, Sallallahu alaihi wasallam. Allah menjelaskan sekiranya aku memuji hamba-Ku dengan menjadikan dia seorang buta dan dia terus bersabar, aku akan menggantikan dengan syurga kerana hilang yang meninggalkan. Subhanallah. Hadis seterusnya dalam bab sabar ialah Nabi berkata, aku menguji hadis kudusi. Allah berkata, aku menguji hamba-Ku dengan dua benda yang sangat disayang. Apa dia? Mata. Betul tak? Manusia ni kalau sakit tangan ke, sakit kaki ke, okey lagi. Kalau kena potong kaki, okey lagi. Tapi kalau mata buta, nikmat. Betul tak? Sebab tu kalau kelabu sikit dia tak simpan lama. Terus pergi cek. Betul kan? Sebab mata ni satu nikmat yang sangat besar. Dia dapat lihat suami, dapat lihat anak, dapat lihat alam, dapat lihat warna dan sebagainya. Tiba-tiba Allah bagi dia buta. Dan dia sabar. Allah ganti apa? Syurga. Adakah syurga tu bayarannya 2 biji mata? Tak. Bayarannya apa? Sabar tu. Dan sabar ni sabar yang luar biasa. Sebab apa?
Yang hilang adalah benda yang paling manusia sayang. Betul kan? Cuba bayangkan kita celak, tiba-tiba buta. Itulah nilai apa dia? Nilai sabar, nilai syurga. Jadi kalau Allah nak bagi syurga pada kita, Allah tak bagi ujian yang kecil. Kan? Penat, letih. Ada seorang sahabat, bila dia dapat berita Nabi wafat, dia kata apa? Aku lepas ni kalau boleh aku buta pun tak apa. Kenapa? Sebab dah hilang nikmat mata, iaitu dapat melihat wajah Rasulullah. Maknanya mereka, sahabat ni, bila ada mata, dia guna betul-betul untuk melihat benda yang paling menyeronokkan hatinya. Dia tak akan guna pada benda yang maksiat ataupun lara. Tapi mata kita banyak lihat benda yang Allah reda ke ataupun yang Allah tak reda. Tak reda kan? Sampai sekarang macam mana cara nak pastikan mata kita ni paling-paling kurang lah? Banyak lihat benda yang Allah reda. Nak kata 24 jam jauh sekali, mustahil. Nak kata 12 jam pun macam mustahil juga. Katalah 3 jam ke 4 jam, kita hanya lihat yang Allah reda je. Macam mana caranya? Baca Quran. Dan macam mana cara nak baca Quran berjam-jam? Tak ada book. Kadang-kadang boring juga kan. Sebab tu kelas saya sejam setengah je. Hafal. Kalau target kita hafal, kita akan banyak baca Quran. Sebab bila hafal kena ulang, kan? Kemudian dah ingat, kena ulang lagi. Akhirnya akan banyak masa kita melihat Al-Quran. Itu nikmat tu. Lepas Ramadan ni, berapa juzuk dah baca Quran? Berapa juzuk? Khatam. Siapa yang dah khatam lepas Ramadan? Tak nak beritahu, takut riak kan? Okeylah. Okeylah. Kalau itu alasan tak apalah. Okey, baca hadis. Hadis yang ke-11, Atta bin Abu Rabah melakukan Atta bin Abi Rabah. Abdullah bin Abbas berkata kepada saya, "Betulkah saudara sekiranya saya merupakan seorang wanita yang bakal menjadi penghuni syurga?" Saya berkata, "Ya." Beliau menyambung, "Wanita yang hitam itu menemui Nabi Muhammad SAW dan berkata, saya ini diserang penyakit sawan babi. Disebabkan itu awak saya tak tahulah Melayu kenapa dia terjemah sawan babi ya. Sawan cukup lah. Siapa tak faham lah, saya bukan kata kau ada pembaca, penterjemah tu kan. Kenapa nak taruh juga perkataan babi tu? Banyak jenis kot tu. Lah, sawan cukup lah, orang faham lah sawan kan. Babi tu macam menggila. Kesian babi jadi mangsa. Lepas tu gila pun gila. Okay. Sebabkan itu aurat saya terdedah. Saya berharap semoga Tuhan dapat mendoakan kesihatan saya. Rasulullah SAW menjawab, sekiranya saudari mahu, saudari bersabar. Nanti saudari dibalas dengan syurga. Namun sekiranya saudari mahu, saya akan berdoakan supaya Allah menyembuhkan penyakit saudari. Wanita ini berkata, saya bersabar. Sebenarnya kerana penyakit ini kadang-kadang aurat saya terbuka tanpa saya sedari. Saya harap Tuhan berdoa sahaja supaya penyakit ini tidak menjadikan saya seorang yang membuka aurat. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdoa Sallallahu alaihi wasallam. seperti kemampuan wanita ini tadi. Okey. Ada ni biasa kita dengar kan. Cumanya pengajaran. Pertama, yang sakit ni siapa? Wanita hitam. Wanita hitam kan? Bukan wanita yang cantik-cantik, yang kulit putih, mulus. Satu. Yang kedua, bila dia sakit,
penyakit sawan yang tak ada babi tu. Masalah terbuka aurat kan? Terbuka aurat. Lepas tu, sebab itulah dia jumpa Rasulullah, minta Rasulullah berdoa. Supaya apa? Supaya aurat jangan terbuka. Tapi aurat terbuka sebab apa? Sebab penyakit. Jadi dia minta Rasulullah hilangkan, doa supaya hilangkan penyakit. Sebab aurat dia terbuka sebab penyakit tu. Boleh faham? Mana kalau penyakit itu datang dan aurat terbuka, bukan masalah bagi dia. Tengok, wanita ni faham. Walaupun dia wanita hitam dan tak pernah sekolah masuk universiti, tapi dia faham bahaya yang paling bahaya bagi orang beriman bukan penyakit, tapi dosa tu. Dosa tu. Cuma dia minta Nabi doa supaya sembuh penyakit. Sebab dengan sebab penyakit tu membawa kepada, dan berdosa tak kalau dalam keadaan dia tak sedar aurat terbuka? Habis kenapa berdoa? Kenapa minta Nabi sembuhkan? Dia tak berdosa pun. Ha? Tapi orang lain tengok bukan dosa dia, dosa orang lain. Ha. Macam saya dulu kat satu masjid di Mekah. Ada orang lelaki duduk dalam masjid, orang Mesir. Dia dalam masjid, dia duduk lepas solat. Dia buka jubah dia, nampaklah paha. Saya kata, Syekh, aurat. Dia kata, siapa suruh tengok? Dia kata, aku juga yang salah. Itulah perangai manusia, tak akan mengaku dia salah. Okey. Jadi masalah wanita ni ialah dosa tu. Apa bukti dia tak takut pada penyakit selepas tu? Dia tak takut pada penyakit. Yang dia takut ialah dosa bukan aurat. Jadi Nabi kata apa? Nabi bagi tawaran. Seorang pendidik yang hebat bagi tawaran yang hebat. Apa tawaran hebat? Sembuh ataupun syurga? Tengok murabbi. Murabbi dia panggil murabbi mursyid. Dia akan fikir bagaimana nak selamatkan orang yang dia dakwah sampai ke syurga, bukan sihat kat dunia aja. Boleh faham? Nabi kata, kalau kamu sabar dengan penyakit ni, kamu masuk syurga. Nabi tengok ni peluang ni, wanita ni nak masuk syurga. Nabi tak fikir kesian dia sakit, kesian dia sawan, kesian masa depan. Nabi tak fikir. Yang Nabi fikir apa dah? Sebab apa? Kenapa? Kenapa Nabi tak fikir sangat masalah kat dunia? Dunia sementara. Kamu sakit sawan pun berapa lama? Bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun. Sampai masa hilang penyakit tu. Sihat macam mana pun, mati juga kan? Jadi, bab dunia tak ada masalah. Sabar sekejap je. Tapi kalau kamu jadi ahli neraka, kamu boleh sabar. Bukan waktu dia. Jadi Nabi kata, kalau kamu sabar, syurga. Walaki al-jannah. Dijamin syurga. Tapi kalau kamu nak, Nabi bagi pilihan. Tengok Nabi, seorang murabbi. Dia bagi tawaran yang terbaik, tapi dia tetap meraihkan perasaan manusia yang nak sembuh. Kan? Semua orang nak sembuh. Maka Nabi bagi tawaran kedua. Kalau kamu nak, aku boleh berdoa. Dan Allah sembuh. Doa Nabi mustajab. Kan? Tak ada masalah. Pilih nak yang mana satu. Tapi bila sembuh, Nabi tak bagi jaminan bagi engkau syurga. Faham? Jadi wanita ni, dia pilih apa? Dia pilih asbir, aku sabar. Aku sabar. Dia rasanya kalau zaman kita sekarang lah, siapa-siapa je, kalau bagi tawaran macam Nabi bagi tu, kita pilih apa? Ha? Nak sembuh. Kenapa? Sebab tak nampak akhirat. Dan dalam kepala kita nak hidup kat dunia. Kita tak fikir lepas ni mati, dan lepas mati hidupnya kekal abadi. Tak masuk dalam kepala. Yang masuk, aku nak sihat macam orang ramai. Kita tak tahu ajal kita berapa lama kan. Jadi cerita akhirat tak masuk menyebabkan kita utamakan dunia. Tapi cerita akhirat masuk dalam jiwa para sahabat. Jadi seolah dunia ni tak ada nilai bagi mereka. Apa faedah aku hidup sihat tapi tak ada jaminan syurga? Apa faedah? Tapi aku sabar sekejap, Nabi sendiri jamin. Bila Nabi jamin, confirm ahli syurga. Okey?
Cuma masalah aku boleh sabar. Cuma masalah ni aurat boleh tak? Doa juga. Tapi bukan doa hilang penyakit. Doa supaya masa datang penyakit tu aurat aku terkawal, tidak terbuka. Nabi pun berdoa dan Allah izin makbulkan doa Nabi. Bila datang penyakit aurat dia tak terbuka. Ini antara wanita ahli syurga. Dia ahli syurga ni ada dua kategori. Ahli syurga ada dua kategori. Pertama, yang disebut dengan sifat-sifatnya sebagaimana Allah sebut dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis. Orang beriman, orang yang beramal soleh adalah bagi mereka syurga. Itu umum. Kita boleh sebut pada sesiapa. Siapa yang beriman, siapa yang taat, siapa yang istiqamah, dia ahli syurga tanpa menentukan sesiapa. Itu kategori pertama. Kategori kedua, ahli syurga yang spesifik. Orang tu ahli syurga, tapi hanya yang Nabi cerita saja. Selain pada itu tak boleh. Siapa yang Nabi cerita ahli syurga? Spesifiknya 10 orang. 10 orang kan, al-mubasyirin bil jannah. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Abu Ubaidah al-Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ab bin Abi Waqqas. 10 orang confirm masuk syurga. Boleh sebut nama sebab Nabi sebut. Siapa lagi? Bilal. Bilal sebut kan? Nabi kata aku mendengar kamu berjalan dalam. Bilal ahli syurga. Boleh sebut Bilal ahli syurga. Tapi Bilal zaman Nabi bukan Bilal sekarang ni. Bilal sekarang ramai kan? Ada Bilal sekarang merokok kan? Siapa lagi? Sabit bin Qais. Sabit bin Qais, bila turun ayat surah Al-Hujurat, Allah kata siapa yang meninggikan suaranya lebih pada suara Nabi, sia-sia amalan. Maknanya dia ahli neraka. Dan dia pun dia rasa ayat tu tuju pada dia. Sebab suara dia memang kuat. Semula jadi, tapi dia terasa dia balik rumah menangis. Nabi kata cari dia. Bila dia datang, Nabi kata kamu bukan ahli neraka, kamu ahli syurga. Tengok, yang ahli syurga rasa dia ahli neraka. Yang ahli neraka betul tak? Siapa yang jenis ahli neraka tapi perasan dia ahli syurga? Siapa? Yahudi kata kami akan masuk syurga. Kalau masuk neraka pun beberapa hari sahaja, padahal dia confirm ahli neraka. Sahabat Nabi pula, Nabi kata ahli syurga tapi dia rasa ahli Jadi kita ni ahli syurga ke neraka? Tak, kita rasa. Kalau kita rasa ahli syurga, rasa macam ahli neraka je. Sebab itulah macam Umar kan. Umar ahli syurga kan. Tapi bila cek nama munafik, dia cek nama siapa? Makna apa? Dia rasa masih ada sifat munafik. Itu orang beriman. Siapa lagi yang Nabi gembirakan ahli syurga ni? Muaz bin Sa'ad. Betul. Ni wanita. Tak, itu umum. Ini spesifik Nabi sebut nama. Ni wanita ni. Imra'atus sauda, wanita hitam. Tengok, ahli syurga syaratnya apa? Bukan mesti orang kedudukan, orang cantik, bukan. Orang ada pangkat keturunan mulia, tak. Kadang-kadang wanita hitam kena penyakit sawan, ahli syurga. Sebab syarat masuk syurga apa dia? Sabar tu yang susah. Okey. Kita ni boleh tak kalau kita ditimpa penyakit, kita tak nak berubat? Tak boleh. Sebab ikut pada wanita ni, sunnah wanita ni ialah sabar dan dapat masuk syurga. Boleh ke tak? Boleh ke tak boleh? Ulama Taman Tun berbeza pendapat. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Okey. Yang kata boleh apa hujah? Apa dalil? Semua senyap. Tanya bab dalil semua senyap. Hadis tadi. Mana boleh tak berubah lah? Hadis tadi. Okey, yang kata tak boleh? Nabi Ayub. Ada dalil tak Nabi Ayub tak berubat?
Tapi rasa macam dia tak berubat je kan. Tapi dalil tak ada. Okey, yang kata tak boleh bila sakit kena berubat juga, apa dalil? Apa dalil? Tak ada dalil. Ha? Kalau yang Nabi sebut pasal Hamatu Saudah dia pilih lari bunyi. Dia kata Saudah tu dah berubat untuk sebagai penyakit. Itu secara umum lah, bukan menunjukkan wajib berubat. Tak, dia dalil yang wajib berubat ni ialah Allah kata apa dalam Quran? Wala tuhliku anfusakum ila tahlukah. Jangan campak diri kamu kepada kebinasaan. Itu dalil ayat Quran. Habis wanita ni macam mana? Jangan campak diri kamu pada kebinasaan. Mana kalau sakit yang memudaratkan, itu seolah mencampakkan ataupun membinasakan diri kita. Allah kata jangan. Habis yang wanita ni macam mana? Okey, ulama bagi pendapat yang ketiga. Sekiranya penyakit kita tak memudaratkan orang lain, tak menyebabkan tanggungjawab kita terabai. Contohlah kita seorang-seorang. Macam wanita ni dia seorang-seorang, dia tak menyusahkan orang dan dia tak ada peranan dalam masyarakat, okey boleh. Tapi kita ada peranan, ada anak, ada suami, kita pula pendakwah, wajib berubat. Sebab apa? Sebab dengan kita tak berubat menyebabkan proses pengajaran terbengkalai dan orang jahil semakin ramai. Jadi kena pilih mana mudarat yang lebih ringan, mana manfaat yang lebih besar. Tapi saya confirm semua pilih akan berubat ni. Betul? Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Cari dalam surah Al-Baqarah. Saya bagi tahu surah pun dah nikmat tu. Ha? 195. Nak muka surah, muka surah. Rabi'ah dia dengan juga. Ha? Rabi'ah Hadawiyah. Yang bantu kita. Yang budak Pembantu Nabi Rabi'ah. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, lelaki. Kenapa? itu dijanjikan. Tak, Nabi tak janji. Cuma saya pernah ceritakan, Rabi'ah ni pembantu Nabi. Umur dia 18 kan. Dan dia orang miskin, duduk di masjid. Bila Nabi tawarkan dia, mintalah apa saja. Dia minta apa? Aku nak bersama kamu di syurga. Tapi Nabi bagi syarat, kalau kamu nak apa yang kamu minta, kamu kena banyakkan sujud. Tapi Nabi tak janji kamu ahli syurga. Tak termasuk kategori itu. Maka di sini tak boleh kita menentukan orang tu ahli syurga. Tak boleh, kecuali apa yang Nabi tetapkan. Sebab ahli syurga, ahli neraka benda gaib, Allah saja yang tahu. Secara umum ya, tapi bukan secara spesifik. Yang umum kita boleh kata siapa yang ikut perang Badar ahli syurga. Jangan sebut nama. Dalil umum. Dalil umum. Termasuklah orang yang merokok boleh jadikan dalil tu. Bukan dalil boleh merokok. Dalil tak boleh merokok. Sebab merokok ni memudaratkan badan. Ustaz, saya dah merokok 50 tahun. Okey, sihat. Yang tak merokok sakit pula. Ya. Ikut suka kamu lah. Okey. Jadi kalau sakit sikit-sikit, kita sabar. Dapat pahala tak? Orang kita ni, saya pun tak faham lah. Cepat sangat. Bila sakit je, cepat sangat berubat, cari doktor, ambil ubat kan. Bukan salah. Bukan salah. Tapi kadang-kadang benda tu kalau kita sabar dapat pahala. Satu. Yang kedua, tapi dalam bab agama, sakit teruk macam mana pun, relax je. Dia tak jumpa ustaz, tak tanya masalah. Betul tak? Padahal bukan pening dah. Itu dah
Kencing manis tu. Kan? Jahil agama, hati dia keras. Baca Quran 10 tahun, tak menangis, tak jumpa lagi doktor. Okey. Ada masa lagi, habis kan? Dah habis dah. Ada 12, 13, 14 minit. Oh, ada masa 15 minit lagi. Cuba baca hadis tu. Hadis yang 12, Abu Abdul Rahman, nama sebenarnya Abdullah bin Mas'ud, melaporkan saya terasa seperti melihat Rasulullah SAW sedang menceritakan perihal seorang Nabi daripada para Nabi sebelumnya. Beliau dipukul oleh kaumnya sehingga darah mengalir pada mukanya. Nabi berkenaan mengesat darah sambil berkata, "Ya Allah, ampunkan kaumku itu. Mereka memang tidak mengetahui." Subhanallah. Hebat. Abdullah bin Mas'ud menceritakan satu hari Nabi menceritakan. Nabi cerita tentang apa ni? Nabi tak akan cerita kosong, cerita yang sekadar untuk menghiburkan hati, tak. Nabi cerita pastilah untuk diambil pengajarannya. Nabi kata dulu ada seorang Nabi, bila berdakwah dia bukan setakat ditolak oleh kaumnya, tapi dipukul. Bukan setakat dipukul, tapi sampai berdarah. Sampai Nabi ni sapu darah di mukanya. Mana pukul di mana tu? Di muka. Seorang Nabi yang paling mulia dipukul sampai berdarah. Kemudian Nabi ni sapu darah tersebut di mukanya. Kemudian apa Nabi ni ucap? Dalam keadaan dia buat kerja Allah, dia berdakwah free, tak ada upah. Tiba-tiba ditolak, dipukul sampai berdarah. Dia sapu darah, dia cakap apa? Ya Allah, bagilah hidayah pada mereka. Mereka belum tahu. Luar biasa. Ha? Kita tak tahulah kalau kita berdakwah orang maki kita, bukan belum pukul lagi dan belum berdarah lagi. Orang maki, apa ni? Mengaruk je. Belajar baru 3 hari dah nak berdakwah. Balik. Kita cakap apa? Masuk neraka lah kau. Ini contoh belum dakwah tu. Belum dakwah. Kalau dakwah lagi mungkin panjang ayat dia tu. Tak betul. Kita ni kalau bab tu orang maki kita, orang menghina kita sangat sensitif. Apatah lagi kalau kita buat kerja baik. Betul tak? Oh, susah. Jadi Nabi nak bagi tahu, inilah contoh. Contoh untuk Nabi Muhammad sendiri, contoh untuk sahabat dan contoh untuk pendakwah. Bila kita berdakwah ikhlas dan orang tolak sampai tak orang pukul, anggap itu satu sunnatullah. Tak ada dakwah yang mesti diterima dan akhirnya dipuja. Tak ada. Dakwah mesti ditentang. Dakwah mesti ada cabarannya. Satu. Yang kedua, hati pendakwah mesti bersih. Jangan mengharapkan pujian, jangan harapkan balasan. Yang ketiga, hati pendakwah mesti ada rahmat yang luar biasa. Rahmat luar biasa beda. Orang maki, orang pukul berdarah pun masih kesian pada orang tu. Luar biasa tak? Ya Allah, bagilah hidayat pada mereka yang pukul aku. Kenapa? Sebab kau tahu mereka pukul sebab mereka tak faham. Kalau mereka faham, mereka tak pukul. Mereka terima kasih pada aku. Jadi kenapa aku nak marah? Kalau aku marah pada orang yang tak faham, mana? Aku bodoh lah. Aku ni orang yang faham, orang yang berilmu. Tiba-tiba nak marah pada orang jahil, mana aku bodoh lah. Boleh faham? Jadi bila kita berdakwah orang tolak, senyum. Baca doa tadi. Tapi jangan baca kuat-kuat supaya dia dengar. Sebab ayat tu macam dia tu dalam sesak. Ya Allah, bagilah hidayah pada mereka. Baca pelan-pelan. Boleh? Kadang-kadang anak kita kan, kita cakap degil berpuluh kali, bertahun-tahun baca doa ni. Okey. Dah? Cukup? Ada soalan? Ustaz, baca doa untuk kaum tu boleh ke? Ha? Baca doa untuk Boleh. Allah maghfir li qaumi tu kira kaum kami. Allah Mahdi. Allah bukan Allah. Itu ada Allah maghfir ke? Ya, sebenarnya Allah maghfir itu ampunkan dosa apa? Kalau orang kafir, dosa syirik lah.
Ya Allah, ampunlah dosa kaum yang ada di Malaysia, China, India kan. Sebab mereka belum faham. Sebab orang Islam pun tak tunjuk akhlak yang baik. Sebab orang Islam pun tak mengajar mereka. Sebab orang Islam pun bergaduh sama sendiri. Kuat sikit apa dia? Boleh. Kita tak ada kan. Kadang-kadang kita tak berdoa sebab dalam hati kita tidak ada rahmat. Kita fikir diri kita je. Aku nak makan, aku nak selesa, aku nak seronok. Okey, cukup lah. Seorang Nabi yang dimasukkan tu bukan Nabi Muhammad SAW. Bukan. Yang menceritakan siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cerita ada seorang Nabi. Itu kaedah bila kita mencerita. Apa dia? Nabi tak sebut nama. Nabi tak sebut bila. Sebab bila sebut kisah, fokus utama pada pengajaran tu. Jangan sebut nama. Nama tak penting, bila berlaku tak penting. Yang penting pengajaran. Apa dia? Apa pengajaran dari kisah Nabi tu? Sabar setelah berdakwah. Sabar setelah dipukul. Ini kita berdakwah pun tak, dipukul pun tak. Lepas tu saya kata, sabar je saya kan. Okey, cukup. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم